وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan barakah sekitarnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan yang sudi untuk hadir pada malam ini. Tidak dilupakan sahabat seperjuangan saya, Al-Fadhil Ustaz Syahmi, CEO Tadabbur Center, yang turut sama memeriahkan majlis pada malam ini. Sebagaimana dijanjikan, saya akan berkongsi pada anda dalam tempoh 90 minit tentang topik iaitulah Suratul Isra, membina generasi pembuka Palestin ataupun pembuka Masjid Al-Aqsa. Dalam tempoh 90 minit ini saya akan menjawab 5 soalan. Soalan pertama, agaknya kenapa Nabi tidak meninggalkan surah ini sebelum tidur? Yang kedua, adakah surah ini ada kaitan dengan surah sebelumnya, An-Nahl? Yang ketiga, adakah surah ini ada kaitan dengan suratul Qasas? Kerana suratul Qasas adalah surah yang turun sebelum suratul Isra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang keempat, dan ini yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini, apakah dustur, dia panggil dustur An-Nasr, Dusturun Nasri, apakah peraturan untuk menang yang disebut oleh Allah dari ayat 23 hingga ayat 39? Apakah 11 wasiat yang telah Allah Ta'ala berikan, yang mana kalau kita patuh kepada 11 peraturan ini, insya-Allah Allah akan berikan kemenangan. Dan yang terakhir, saya harap saya sempat untuk persoalan yang terakhir, adakah suratul Isra ini ada kaitan dengan bukan sekadar surah-surah sebelumnya, tetapi surah-surah sebelumnya? Menarik kalau dikaji. Kita jawab soalan yang pertama, boleh? InsyaAllah. Agaknya kenapakah suratul Isra antara 4 surah yang Nabi tidak tinggalkan sebelum tidur? Berdasarkan hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia tidur dia akan pilih salah satu daripada 4 surah berikut. Yang pertama sekali Al-Muluk, As-Sajdah. Yang kedua Al-Muluk. Yang ketiga Az-Zumar. Yang keempat adalah surah Bani Israel. Tahukah anda apakah surah Bani Israel? Suratul Isra. Dan kalau berdasarkan hadis, Nabi akan membaca sebelum tidur sallallahu alaihi wasallam package. Kalau Nabi baca As-Sajdah, Nabi akan baca Al-Muluk. Kalau Nabi baca Az-Zumar, ya, Nabi akan membaca bersama dengan Az-Zumar Suratul Isra. Suratul Isra, tika. Jadi kalau Nabi baca As-Sajdah, Nabi akan baca bersama dengannya surah Al-Muluk. Kalau Nabi baca Suratul Zumar, Nabi akan baca bersamanya surah Al-Isra. Tuan-tuan baca Al-Muluk je.
Para ulama berkata ini pendapat. Kita tidak diberitahu oleh sesiapa, tetapi ini pendapat. Nabi akan memilih sama ada untuk tidur dengan kegerunan ataupun untuk tidur dengan kegembiraan. Kerana Al-Muluk dan As-Sajdah adalah menggerunkan. Ayat-ayat neraka lebih banyak daripada ayat-ayat syurga. Manakala Az-Zumar dan Al-Isra terkandung di dalamnya berita gembira. Barang siapa yang membaca surah Az-Zumar, khususnya ayat yang Allah sebut Zumara, memang cerita tentang ahli syurga telah selamat sampai ke syurga. Lalu mereka mendapati pintu syurga telah lama terbuka. Lalu penjaga syurga mengucapkan salam kepada mereka. Ini sangat menggembirakan, kemenangan di akhirat. Manakala barangkali Nabi membaca juga suratul Isra. Kenapa? Kerana di dalam suratul Isra ada berita gembira. Nabi SAW bila membaca suratul Isra, dia bukan sekadar mengimbau kenangan Nabi diperjalankan pada malam itu, tetapi barangkali ada berita gembira untuk umat Nabi dalam surah berkenaan. Jadi poin saya, dalam suratul Isra ada berita gembira. Tetapi apakah berita gembira berkenaan? Anda tak akan gembira kalau benda tu dah berlaku. Setuju? Birthday anda, kalau dah berlaku, apa gembiranya? Tetapi kalau akan berlaku macam anak saya Fatih tu, birthday dia bulan 9, sampai sekarang dia mendesak supaya disegerakan. Maknanya dia nak cepat sebab benda belum berlaku. Jadi dia tak jadi gembira kalau benda dah berlaku. Satu. Persoalan kedua, ya, adakah surah Al-Isra ini mempunyai kaitan dengan suratul Nahl, surah lebah? Surah Al-Isra di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-17, dan surah sebelum Al-Isra adalah surah An-Nahl. Okey, apakah ada sebab Al-Quran disusun sedemikian? Dalam suratul Nahl tak banyak cerita, tuan-tuan. Kalau ada cerita Nabi pun, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pun di penghujung suratul Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ishtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Maka dalam hal ini saya mengambil perkongsian kajian daripada almarhum Dr. Fadl Hasan Abbas dalam bab tanasub ataupun dalam bab al-munasabah. Beliau telah mengambil contoh suratul Isra, iaitulah Allah menyusun surah ada sebab. Jadi alhamdulillah beliau mengambil contoh ataupun sampel daripada suratul Isra. Kalau anda perasan Tadabbur Center ni, antara perkara yang konsisten Dr. Azrul, Ustaz Syahmi, Ustaz Yusuf akan sebutkan adalah surah ni apa kaitan dengan surah sebelum. Ke tuan-tuan tak perasan? Sebab ini adalah perkara yang rare, yang jarang dikongsikan. Sedangkan susunan surah itu antara perkara yang telah dikaji dengan penuh gairah oleh para ulama. Jadi kesianlah, takkan kajian para ulama tu kita biarkan duduk dalam kitab tafsir je ni. Jadi kita keluarkan kitab tafsir tu, kita share lah dalam bahasa Melayu pada tuan-tuan. Jadi apa yang akan dikongsikan oleh Dr. Fadl Hasan Abbas, seorang ulama yang buta matanya tetapi hatinya terang benderang, ulama Jordan, adalah perkara yang barangkali anda tidak temui dalam tafsir-tafsir lain. Sebab ulama ni, ya, Allah ilhamkan kepada mereka sesuatu yang barangkali berbeza daripada yang Allah ilhamkan kepada ulama-ulama lain. Ar-Razi kata lain, Al-Biqai kata lain. Jadi dengar elok-elok, sebab apa yang dia sebutkan adalah menarik. Barangkali anda tertanya-tanya, Ustaz tak payahlah share surah sebelum, kita orang datang nak tu suratul Isra. Betul tak? Tuan-tuan tak akan faham Endgame kalau tuan-tuan tak tengok Infinity War. Maksudnya tak tahulah contoh apa yang terbaik dalam hal ni. Dia okey, saya bagi contoh yang jelas. Kata Syekh, suratul Nahl juga disebut ulama sebagai suratul Ni'am.
Suratul Ni'am. Kenapa dalam Suratul Nahl Allah kata Quraisy menggaris bawahi, Allah highlightkan, Allah sebut dengan sangat banyak, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu hitung nikmat Allah ia tidak mampu dihitung. Terlalu banyak Allah menyebut perkataan nikmat, dan Allah menyebut apakah nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada seseorang insan dalam Suratul Nahl, surah mengenai lebah. Air hujan turun, apa yang berlaku, itu adalah rezeki daripada Allah. Jadi kalau surah An-Nahl berbicara tentang banyak nikmat, anda dah boleh agak apa agaknya akan diteruskan oleh Suratul Isra. Cuba teka. Percubaan yang baik. Kalau Suratul An-Nahl bercerita tentang nikmat, maka Suratul Al-Isra menurut rakan kita tadi menceritakan tentang azab. Itu satu percubaan, muhawalah, satu percubaan. Tetapi kata Dr. Fadhal Hasan Abbas, surah sebelum cerita tentang pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada anda, Suratul Isra menyebut nikmat yang paling besar, nikmat kekuasaan yang akan diberikan kepada umat Muhammad. Sebab anda perasan kan, ayat terakhir turun pada Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Maknanya nikmat ini Allah beri banyak, tetapi yang paling sempurna adalah Allah memberikan kekuasaan. Sebab itu ayat itu turun selepas Nabi mempunyai kekuasaan yang penuh ke atas seluruh tanah Arab. Tidak ada lagi penyembahan berhala di seluruh tanah Arab. Ya'qub berpesan kepada anaknya mentafsirkan mimpi, wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutim ni'matahu 'alaik. Jadi Allah akan sempurnakan nikmat padamu anak anda. Mimpi sebelah sujud tu maknanya kamu akan jadi penguasa. Kamu akan diberikan Allah kesempurnaan nikmat. Nikmat memang banyak dalam Suratul Nahl, tapi yang akan menyebabkan nikmat itu sempurna bila kamu ada kuasa. Sebab itu Nabi diperjalankan pada malam itu ke bumi yang Allah akan wariskan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, sekarang dah boleh tautkan antara soalan kedua dengan soalan pertama saya jawab tadi. Soalan pertama berita gembira. Dan anda tertanya-tanya apa berita gembira tu? Jadi Suratul Nahl kata berita gembira itu adalah Allah akan berikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang disebut oleh Dr. Fadhal Hasan Abbas, Ummatul Isra. Ummatul Isra. Allah akan berikan kepada umat Nabi Muhammad ini kekuasaan ke atas bumi, Masjidil Aqsa. Jadi Suratul Isra, kenapa Nabi gembira? Kerana dalam surah ini barangkali Nabi gembira kerana di dalam surah ini adanya berita tentang bumi Masjid Al-Aqsa akan diberikan kepada Ummatul Isra, akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap anda nampak apakah yang terkandung dalam Suratul Isra. Kalau anda perasan, Suratul Nahl tak ada cerita pasal Nabi, tak ada Nabi yang disebutkan melainkan Nabi Ibrahim. Dan cerita Nabi Ibrahim berada di hujung Suratul Nahl. Dan Nabi Ibrahim mengasaskan 2 tanah suci. Nabi Ibrahim mengasaskan 2 masjid. Masjidil Haram, dan 40 tahun selepas itu Masjidil Aqsa. Jadi datang Suratul Isra untuk Allah sempurnakan nikmat kepada umat Al-Isra, iaitulah kami akan berikan muka bumi yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua kata Dr. Fadhal Hasan Abbas, ayat terakhir Suratul Nahl
Kalau anda ada Quran atau kalau nak bantuan Quran, tuan-tuan boleh ambil saja di rak sebelah kanan saya ni. Boleh ambil je, jangan segan. Kalau ada phone pun boleh buka phone. Ada sesiapa perlukan Quran? Saya nak ambil kan? Ada? Ada. Okey. Okey. Ada ke? Ada? Tak ada. Terima kasih Ustaz Syami. Okey. Yang kedua, kenapa surah ini melengkapkan suratul Nahl? Maksud saya, anda sebenarnya boleh baca dah apa yang nak disentuh surah selepas bila anda diberitahu surah sebelum. Itu maksud saya kepentingan ilmu munasabah. Dia bagi hint. Okey. Kalau suratul Nahl adalah surah yang berakhir, suratul Nahl ni ayat terakhir dia adalah sesungguhnya Allah bersama dengan orang bertakwa dan mereka yang terus menerus melakukan ihsan kepada orang lain. Ini adalah janji. Allah akan bersama dengan mereka yang bertakwa dan mereka yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Tuan-tuan, ayat terakhir ini memberitahu bila Allah bersama dengan anda, tiada siapa boleh mengalahkan anda. Kerana kalau anda merujuk kepada ayat sebelum ayat terakhir itu, ia cerita tentang rencana jahat, makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Jadi Nabi diperintahkan untuk sabar. Wasbir wama sabruka illa billah. Kamu takkan boleh sabar kecuali dengan kekuatan daripada Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu takut, gentar, kecewa dengan mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan rasa sempit dada di atas rencana yang mereka lakukan. Kerana nak risau apa? Bila Allah bersama kamu, Allah tak akan biarkan kamu kalah. Allah akan menangkan kamu. Ma'iyatullah, pertolongan Allah akan bersama dengan kamu. Syaratnya kamu ada dua syarat. Syarat yang pertama taqwa, hablum minallah. Syarat yang kedua adalah muhsinun, hablum minan nas, buat baik kepada manusia. Menariknya, suratul Isra datang menyebut tentang tiga perkara. Perkara yang pertama adalah kemenangan. Allah menangkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan. Itulah bahagian pertama surah ini. Allah menceritakan tentang kemenangan yang akan diberikan kepada ummatul Isra ke atas siapa? Para penjenayah hari Sabtu. Kalau anda baca suratul Nahl tu, anda pergi pada ayat 124, ayat lebih kurang ayat ketiga terakhir, ada cerita pasal para penjenayah pada hari Sabtu. Cuba teka siapa? Hari ni hari Jumaat. Kalau ikut waktu terbenam matahari, malam ni dah Sabtu. Jadi Yahudi. Kemenangan akan diberikan ke atas Yahudi. Yang kedua, tuan-tuan akan mendapati surah ini cerita daripada ayat 23 hingga ayat 39 tentang buat baik pada orang. Mula daripada dalam rumah pada mak ayah, sampailah jangan berjalan sombong. Ayat 23 hingga 39. Ini dipanggil muhsinun. Tetapi muhsinun saja tak cukup. Tuan-tuan akan tengok di penghujung suratul Isra, Allah bicara tentang solat fardu yang 5. Di penghujung suratul Isra, Allah berbicara tentang tahajud. Di penghujung suratul Isra, Allah berbicara tentang Al-Quran sebagai syifa. Ini semua untuk membina takwa. Jadi 3 perkara dalam suratul Isra dirumuskan oleh ayat terakhir suratul Nahl. Subhanallah. Kita ingat cerita tu dah habis dah. Cerita suratul Nahl tu dah habis dah. Rupanya to be continue. Kena tengok pula dah. Bersambung dengan suratul Isra. Okeylah. Itu saya just nak share. Saya just nak share. Dr. Fadhal Hasan Abbas kata, sebab saya masih dalam dukur. Dukur ni Daurah Ulumul Quran. Tapi saya tak terikat sangatlah dengan tajuk-tajuk dalam kitab ini. Tetapi saya berjanji untuk share ilmu daripada Syekh Fadhal Hasan Abbas. Dia kata, munasabah-munasabah ni benda ijtihad.
Benda ijtihad para ulama. Anda terima, anda tak nak terima, itu pilihan anda. Dia bukan benda yang Nabi sebut. Dia bukan benda yang sahabat sebut. Dia adalah tadabbur, kajian yang mendalam para ulama. Tetapi kalau apa yang dikemukakan valid, kemas, dalil dia kuat, dia punya justifikasi, dia menyerlahkan kemukjizatan Quran. Sebab dia menyerlahkan patutlah disusun macam tu. Sedangkan semasa Quran turun pada Nabi, dia tak tersusun macam tu. Menjelang Nabi wafat setahun 2 tahun, baru Nabi susun, perintah pada para sahabat susun. Nabi bacakan banyak hadis-hadis tentang fadilat surah, tetapi Nabi sebut macam Iqra'u Az-Zahrawain. Nabi tak sebut Ali Imran dulu. Nabi sebut Baqarah dulu, baru Ali Imran. Kat situ menunjukkan susunan. Kat situ menunjukkan susunan. Jadi para sahabat faham di situ. Nabi sedang memberitahu susunan mengikut apa yang tersusun di Lauh Mahfuz. Ya. Okey, bukan black hole. Lauh Mahfuz. Mari kita jawab persoalan yang ketiga. Satu perkara yang menarik, subhanallah. Munasabah, dalam bab munasabah, rupanya Syekh Fadhal Hasan Abbas menyebut bab yang kedua. Bab yang pertama, hubungan antara ayat, hubungan antara surah. Satu perkara yang menarik juga, yang kita kena ambil tahu kalau kita mampu, dan ini menyebabkan saya tulis kompas. Sebab dalam kompas tu ada gambar rajah, surah ni surah yang keberapa turun. Bukan sekadar surah ni surah yang keberapa dalam mushaf. Yang tu kita tahu, kita mudah je nak tahu surah ni surah yang keberapa, betul tak? Tak ada masalah. Tetapi kalau ditanya kepada anda, surah ni kalau ikut sirah dia turun pada Nabi nombor berapa? Yang tu anda akan hadapi masalah. Sebab tak banyak rujukan. Tetapi dalam kompas kita bagi tahu. Iqra 1, Qalam 2, Muzammil 3, Mudassir 4, Fatihah 5, Masad 6, last sekali An-Nasr. Kita bagi tahu. Walaupun susunan itu masih menjadi perbezaan para ulama, tetapi ada benda yang tiada perbezaan, iaitulah Suratul Isra turun pada Nabi lepas Suratul Qasas. Sedangkan Suratul Qasas dalam mushaf, dia bukan duduk sebelum Suratul Isra. Suratul Qasas surah yang ke-28. Suratul Isra surah yang ke-17. Jadi menarik, Ustaz Syahmi, rakan-rakan yang suka mengkaji ilmu tanasub ini, rupanya bagi Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas, munasabah juga mesti mengambil kira surah yang turun sebelum mengikut turutan penurunan. Kalau anda kaji, anda akan mendapati satu perkara yang menakjubkan. Anda dibawa pergi kepada suasana Nabi, yang mana para sahabat akan rasa wajarlah surah ni turun selepas surah Al-Qasas. Tapi kita sekarang, kita bukan duduk zaman Nabi. Jadi kita kata wajarlah suratul Isra lepas suratul Nahl. Sebab kita lebih faham nikmat yang paling besar adalah nikmat kekuasaan. Kan? Tetapi pada zaman Nabi dia berbeza. Jadi tuan-tuan akan mendapati, kalau tuan-tuan nampaklah tafsir Habban Nakah di situ, ya, ia disusun menurut turutan penurunan. Jadi Abdul Rahman Habban Nakah rahimahullah ni dia buat kontroversi sikit lah. Dia tak ikut jumhur. Dia tulis tafsir berdasarkan turutan penurunan. Dan satu lagi karya kecil sangat, confirm tak nampak, Kisah-Kisah Al-Quran menurut turutan penurunan, ditulis oleh Dr. Fadhal Hasan Abbas. Tak apalah tuan-tuan, yang penting ada sebab Allah turunkan suratul Isra selepas suratul Qasas. Macam mana? Mari saya terangkan. Marah ke? Duduk kat bawah belaka? Jangan marahlah, saya cuba nak try. Okey ke tak duduk bawah? Sebab ingat ramai. Tak ramai malam ni. Suratul Isra, okey, bermula dengan cerita Fir'aun dan kekuasaan. Okey, betul tak? Inna Fir'auna ala fil ard. Dia berkuasa. Dan Allah Ta'ala kata kekuasaannya akan musnah.
wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma ma kanu yahdharun. Kami akan buat mereka selalu melihat apa yang paling mereka takut. Suratul Isra bermula dengan kekuasaan Fir'aun akan hancur. Tuan-tuan, kita ke depan sikit boleh? Puan-puan boleh ke depan sikit? Tak maaf boleh kita ke depan sikit. Okey. Dan tiba-tiba ayat seterusnya adalah dalam sebuah rumah ada seorang ibu sedang diperintahkan Allah untuk menyusu bayi. Suratul Qasas, lepas cerita Firaun akan dimusnahkan Allah, tiba-tiba berlakunya peralihan cerita di mana seorang ibu sedang diberikan wahyu oleh Allah, ilham untuk susukan anakmu dan kemudian letakkannya dengan baik di Sungai Nil. Itu cara kami musnahkan mereka, menerusi kedatangan bayi Musa, yang mana mereka takkan menjangka kedatangan bayi ini adalah untuk tujuan memusnahkan mereka. Jadi Allah teruskan lagi, ada beberapa watak terbabit dalam urusan Musa mendarat dengan selamat dalam istana Firaun. Antara watak-watak selain daripada ibu adalah kakak dia. Bacalah Menggapai Bintang. Antara watak lain adalah seorang isteri yang berkata-kata kepada suami, seorang kakak yang mahu menyelamatkan adik, dan di sini adalah seorang ibu dengan anak. Seolah-olah Allah sedang bercerita tentang isteri tegur suami, kakak selamatkan adik, ibu nak selamatkan anak. Ini cerita rumah tangga tau. Ini cerita hal ehwal dalam rumah. Sebab itu topik dalam poster adalah soal generasi. Kemusnahan Firaun tidak berlaku pada hari bayi Musa sampai. Anda pun tahu. Ia mengambil masa. Tapi langkah pertama untuk kehancuran Firaun telah dilakukan, alhamdulillah, iaitulah meletakkannya di atas sungai Nil. Kalau anda faham besar kejahatan dan kekuasaan Firaun, rupanya bermula daripada satu inisiatif kecil oleh seorang ibu. Seorang ibu yang tidak berjiwa kerdil, seorang ibu yang jiwanya besar. Ia memang kejahatan menyembelih anak-anak Bani Israel, tetapi terima kasih Allah, kau beri saya ketenangan. La takhafi wa la tahzani. Lalu dia meletakkan anak ini kerana dia mendapat janji daripada Allah yang anak ini akan kembali kepada dia. Anak ini akan kembali kepada dia. Sebenarnya itu gerakan yang salah. Bukan anak itu akan kembali pada dia, anak itu akan kembali kepada dia. Mak ni akan ke sana. Kalau anda faham yang ni, anda akan faham Al-Isra. Al-Isra bermula dengan Baitul Maqdis. Nabi sampai sallallahu alaihi wasallam. Dan Baitul Maqdis Umar sampai, alhamdulillah, dan membuka Baitul Maqdis. Tetapi tanah itu, thumma radadna lakumul karrata alaihim, kita akan lalu ayat itu nanti, kami tukar giliran, bukan lagi milik Umar dan kaum muslimin. Kami akan tukar roda itu, akan menjadi milik perosak kali kedua. Bangsa yang akan melakukan kerosakan kali kedua. Jadi anda diberikan keterangan panjang lebar, 2 muka surat, khususnya muka surat kedua Suratul Isra, tentang apa kejahatan yang akan dilakukan oleh bangsa ini. Tetapi saya kata ayat berapa? Ayat berapa? 23 hingga 39
adalah langkah-langkah yang Allah Ta'ala kata, kamu buat langkah-langkah ini, ia adalah jalan untuk Allah mengembalikan kekuasaan itu kepada kamu. Subhanallah. Jadi persamaan antara suratul Qasas dengan suratul Isra adalah kedua-dua surah ini bermula dengan berita gembira. Kalau suratul Qasas, berita gembiranya adalah Fir'aun akan lenyap. Suratul Al-Isra, berita gembiranya adalah Fir'aun Bani Israel akan musnah. Fa idza jaa wa'dul akhirah, bila datang janji kami yang terakhir, kami akan lenyapkan mereka. Jadi surah itu bermula dengan berita gembira. Kemudian apa lagi persamaan antara suratul Qasas dengan suratul Isra? Suratul Qasas bermula dengan do something. You need to do something. To gain the victory, you need to do something. The first step adalah benda tu barangkali kecil, tetapi benda tu besar. Didik anak kamu, susukan anak itu. Do something. Berikan kepadanya makanan fizikal. Maka itu langkah pertama. Anda tak pernah sangka apa yang anda buat akan membantu kemenangan ke atas Fir'aun. Jadi suratul Isra pula macam mana? Langkah pertama, wa qada rabbuk, jangan syirik pada Allah. Jangan berkata pada mak dan ayah. Buat baik pada mak dan ayah. Doakan mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tunaikan hak kepada kaum kerabat kamu yang miskin ibnu sabil. Jangan kamu maghlulah, jangan kamu bakhil, jangan kamu terlalu membazir. Kamu kena mengikuti sesuatu dengan ilmu. Allah berbicara tentang pembinaan generasi. Sebab nak menang mengambil masa, tetapi sekurang-kurangnya ibu-ibu dah kena main peranan dalam rumah. Andalah ibu-ibu Musa. Untuk lebih faham, saya bawa surah Yusuf. Surah Yusuf mula dengan you will be somebody, Yusuf. You will be somebody. 11 akan sujud. Kamu akan jadi penguasa. First step apa dia? First step apa dia? Nak, jangan cerita mimpi itu. Satu. Dan itulah yang berlaku. Saudara-saudara Yusuf akhirnya melakukan konspirasi. Tetapi itu adalah asbab dia mendapat kekuasaan. Kalau dia tak dihumban oleh adik-beradik dia, komplot adik-beradik, still cerita dalam rumah tangga, kalau dia tak dihumban dalam telaga, mesti takkan dapat penyelamat. Nampak tak? Quran ini ada surah-surah yang dia panggil begin with the end. Ya. Dia bermula dengan sesuatu yang akan menyebabkan hujung surah tu akan menghuraikan apa yang disebut di awal. Ya. Okey. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang saya rasa paling penting dalam pembentangan ini adalah apakah dustur an-nasri? Apakah dustur? Apakah peraturan untuk menang? Jadi semua dapat benda entah saya lukis tu. Okeylah, jap. Ada satu lebih. Tak apa. Katakanlah Palestin ni macam ni kat tanah dia kan. Okey, Palestin. Dan ini Anda dibangi. Adakah anda boleh membantu kemenangan Islam di Palestin? Boleh. Surah ni bagi tahu. Buat something, Allah akan menangkan. Walaupun kamu jauh. Logik memang kalau digunakan tak membantu, yang boleh membantu kalau kita pergi sana. Tapi tak. Macam mana kalau anda pernah anak-anak main, dia kena sampai dekat atas tu. Main ular main apa kan? Main dam kan? Dia kena dia kena pusing. Mana jalan dia? Mana jalan dia?
Kita kena ingat, Suratul Kahfi Allah bagi jalan untuk Al-Kahfi menang. Dalam Suratul Kahfi, Zulkarnain, Allah Ta'ala tunjukkan atba'a sababa, lalu dia sampai. Sebab jalan ni, kalau anda guna logik, anda barangkali tak akan sampai ke destinasi. Tetapi kerana Allah membantu, maka kita tahu cara untuk sampai. Okey? Musa, dia tak jumpa Khidir alaihi salam, betul tak? Dia tak jumpa. Dia tak jumpa pada awalnya. Tetapi akhirnya Allah bagi tanda. Ikan tu tak ada di mana. Jadi Allah bagi tanda sebab ikan tu dah mati. Allah yang hidupkan balik. Jadi kerana Allah bagi tanda, lalu mereka patah balik. Kat situ baru jumpa Khidir. Jadi keadaan dalam hidup ni, kalau kita guna logik, kita tak jumpa jalan keluar. Lalu ibu Musa yang buntu, dia dapat jalan keluar. Oh, rupanya cara nak selamatkan daripada Fir'aun, letak anak atas sungai. Yang very tak logik. Itu bunuh anak. Tetapi kita kena ingat, kalau Allah yang beri wahyu, tak ada istilah tak logik. Cuma kamu je tak mampu nak faham. Jadi follow wahyu. Batu Suratul Isra, surah yang paling banyak sebut perkataan Quran, 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 Quran. Follow wahyu, kamu akan sampai ke destinasi. Jadi ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim adalah cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Nabi sampai malam tu dengan upaya sendiri atau dengan kekuasaan Allah. Nabi tidak sampai dengan kemampuan sendiri. Nabi telah sampai dengan burak, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperjalankan Nabi. Perkataan asra menunjukkan bukan Nabi berjalan dengan upaya sendiri. Nabi diperjalankan malam tu. Maknanya untuk anda dapat sampai ke sini yang memerlukan bantuan Allah. Anda tak akan sampai kalau tak ada bantuan Allah. Ayat 1 nak cerita tanah ni, tanah yang diberkati. Sebenarnya lagi luas, haulahu. Ya, Baitul Maqdis, Jerusalem di tengah-tengah itu. Okey? Kami berikan barakah ke seluruh tanah Syam. Maknanya apa? Tanah ini dahulunya adalah tanah yang diberkati. Kerana ia diberikan barakah, kami jadikan Nabi SAW sampai. Dan anda semua sedia maklum, Nabi bukan hanya ziarah lawatan sambil belajar. Ada berlaku sesuatu yang menunjukkan kita akan jadi imam kepada seluruh bangsa-bangsa lain. Kita akan jadi ketua. So Nabi bukan hanya solat mengimamkan para anbiya. Anda kena baca lebih jauh daripada itu. Ini soal imamah. Ini soal umat ini akan jadi ketua kepada umat-umat lain. Ayat 1 cerita Nabi sampai dengan kekuasaan Allah. Maknanya apa? Anda tak akan sampai kalau anda tidak mendapat bantuan Allah. Kemudian ayat 2 Suratul Isra cerita pasal Nabi Musa. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Iaitulah Musa, kami kurniakan kepadanya kitab. Allah kurniakan kepada Musa Taurat selepas kehancuran Fir'aun. Dan apa yang berlaku? Musa menggunakan kitab itu untuk mendidik Bani Israel. Dengan harapan kitab itu akan membetulkan perangai Bani Israel. Dengan perangai yang baik, mereka akan dapat sampai ke Palestin. Tetapi apa yang berlaku? Kalau anda baca suratul Baqarah, kalau anda baca suratul Al-Ma'idah, khususnya Al-Ma'idah, Tok Guru mengajar habis-habisan, anak murid punyalah biadab. Jadi beritahu saya, Musa alaihi salam
berjaya sampai ke tak. Jadi ayat 2 cerita tentang kenapa Bani Israel pada zaman Musa tak sampai. Kerana mereka dalam suratul A'raf, lepas saja selamat daripada Laut Merah, mereka kata kepada Musa, boleh tak kita ambil patung untuk disembah? Sebab mereka ada patung. Kita pun kalau boleh ada patung lah. Bukan kita sembah patung tu, kita nak sembah Allah, tapi at least ada perantara. Mereka baru sahaja melihat mukjizat yang begitu banyak di Mesir. Yang terakhir sekali Laut Merah terbelah. Selepas selamat di Laut Merah, mereka meminta izin untuk adakan berhala. Mereka tak tunaikan apa yang disebut dalam ayat 2, iaitulah la tattakhidhu min duni wakila. Kerana mereka syirik, Allah tak jadikan mereka sampai. Kemudian ayat 2, ayat 1. Ayat 3 cerita pasal Nabi yang seterusnya. Cetaka Suratul Isra cerita pasal Nabi Nuh, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebut dia seorang hamba yang bersyukur. Maknanya apa? Allah Ta'ala kata dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Bani Israel sepatutnya mereka menjadi zuriat kepada orang-orang yang kami pikul atas bahtera. Maksudnya apa? Bani Israel seharusnya mewarisi daripada Nuh iman. Kerana atas bahtera itu tak ada orang yang kafir, tak ada orang yang syirik. Semuanya beriman. Patutlah ke mana mereka boleh tak bersyukur? Allah Ta'ala beri manna salwa, mereka nak bawang putih, bawang merah. Allah Ta'ala beri macam-macam awan menaungi perjalanan, mata air terpancar, 12 mata daripada batu. Mereka boleh mencela Nabi Musa. Kononnya Nabi Musa, dia tak nak tunjuk tubuhnya, kerana pada tubuhnya ada keaiban, dia suka mandi bersendirian. Sedangkan hadis itu mengatakan Nabi Musa sangat pemalu. Tetapi mulut ni tak jaga, tak hormat. Lima tu'dhunani, suratul Saf. Tafsiran ulama' pada ayat itu adalah hadis yang mana mereka mencela Musa hanya kerana Musa AS tidak suka mandi di hadapan orang. Lima tu'dhunani wa qad ta'lamu anni Rasulullah. Jadi dasar ini hilang, menyebabkan mereka tak sampai ke Palestin. Apa dasar itu? Abdan syakura. Abd kali kedua disebutkan. Dengan abd yang pertama subhanallazi asra bi'abdihi. Abd yang kedua adalah abdan syakura. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat yang paling penting, iaitulah hari ini, sejak daripada zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi telah melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Ayat 4 memberitahu kita, kerana mereka tidak meneruskan dasar yang telah diwariskan Musa dan Nabi Nuh, maka mereka melakukan kerosakan 2 kali. Apakah kerosakan itu? Menurut Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dengan penuh hormat kepada pendapat jumhur, kerosakan yang pertama berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitulah mereka bukan sekadar tidak beriman kepada Nabi bila Nabi sampai. Bahkan sedangkan dalam Taurat terang-terang sebut Nabi Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, mereka memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan lebih teruk daripada itu, mereka merencana untuk bunuh Nabi. Ini kerosakan yang pertama telah berlaku. Tetapi kerosakan yang kedua belum berlaku. Kerosakan yang pertama telah diatasi pada ayat 5. Kerosakan yang pertama, orang-orang Yahudi, telah diatasi oleh ayat 5. Siapa dia? Umar Ibn Al-Khattab. Dan sebenarnya bukan Umar, sebelum itu lagi Nabi telah menghukum Yahudi, Banu Quraizah, Banu Nadir, Banu Qainuqa. Tuan-tuan kena baca sirah, ataupun paling kurang kena baca suratul Hasyar, baru boleh faham.
Macam mana Nabi bertindak ke atas kerosakan yang mereka buat. Di setiap bencana yang menimpa Madinah, Yahudi di belakang. Setiap bencana yang berlaku kepada Madinah, Yahudi ada di belakang. Jadi kesempurnaan hukuman ke atas Yahudi telah berjaya disempurnakan pada zaman Umar Al-Khattab, di mana tak ada lagi Yahudi di tanah Arab. Yahudi berjaya disingkirkan daripada diyar. Kalau anda baca ayat 5 tu ada perkataan diyar, perkampungan-perkampungan diorang. Nabi dah halau diorang keluar sebab mereka ini hanya buat kekacauan bila duduk dekat dengan Madinah. So mereka lari mana? Mereka lari ke tanah Syam. Dan Umar membuka tanah Syam. Lalu mereka duduk bertempiaran. Tak ada tempat nak duduk. Okey? Jadi Allah Ta'ala sebut abd, ibad kali ketiga. Kalau anda perasan pada ayat 5 ada perkataan ibad. Ibadan lana, yang ulama-ulama kita kata ia adalah kredit kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kena ada kualiti Umar untuk Allah berikan Palestin, membuka Palestin. Itulah ayat 5, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kemudian datang ayat yang ke-6. Ini kita kena beri perhatian kerana bagi sesolah kita sedang menonton ayat 6 sekarang, di mana Allah berikan kelebihan kepada Yahudi sesuatu yang tidak diberikan kepada mereka zaman Nabi. Apa dia? Kali ini mereka ada 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama, kekuatan ekonomi, amwal. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan anak, cucu, cicit, keturunan, keluarga. Mereka meramaikan anak-anak dan pewaris, banin. Dan kekuatan yang ketiga adalah nafira, sokongan dan dokongan daripada US dan sokongan dan dokongan daripada negara-negara tertentu ke atas negara haram Israel. Okey? Dan ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka untuk menjajah dan mencemarkan tanah suci ini. Dan tuan-tuan, ayat 7 datang. Ayat 7 adalah berita gembira yang belum berlaku. Insya-Allah qarib, mudah-mudahan kita boleh menyaksikan. Kalau tak kita pun mudah-mudahan anak-anak kita yang kita besarkan. Okey? Iaitulah fa idza jaa wa'dul akhirah. Bila mereka melakukan kerosakan kali kedua, kami akan menghukum mereka buat kali terakhir. Maknanya dah tak boleh mereka buat kerosakan lagi selepas tu. Ini kali terakhir, maknanya kiamat dah dekat. Kiamat dah dekat. Di mana apa yang akan berlaku adalah kami akan memuramkan wajah mereka dan pasukan muslimin akan dapat memasuki Masjid Al-Aqsa sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah masuk. Umar Al-Khattab telah masuk dan pasukan muslimin akan menghancurkan segala apa yang mereka bina dengan tinggi di Baitul Maqdis. Selesai. Jadi kesimpulan muka surat pertama, Allah Ta'ala sebut tentang sebuah impian yang bukan impian kosong, tetapi impian yang akan menjadi realiti kerana Nabi dah sampai weh. Kita macam mana? Nabi sampai, tiada orang boleh halang. Sekarang anda pergi Masjid Al-Aqsa, ada orang boleh halang anda solat 1 jam selepas isyak. Anda kena keluar, get out. Jadi macam mana nak solat tanpa sebarang gangguan? Anda kena ada kualiti Nabi. Tak mampu ada kualiti Nabi, kualiti Umar Al-Khattab. Nabi tak pernah buat kejahatan, tak ada jahiliah pada Nabi. Umar ada bad sins. Betul kan? Sebab kita pun macam tu. Tetapi it's okay. Asalkan kita macam Umar, bertaubat. Okey, sekarang tibalah kepada perkara yang paling penting. Macam mana rumah ni boleh membantu anda merealisasikan ayat 7. Okey. Tuan-tuan ada soalan saya kat ni? Pertama sekali, anda dalam ni. Pertama sekali, jangan syirik. Kerana Bani Israel telah syirik sebaik sahaja lepas daripada Laut Merah. Tetapi muncullah Nabi Musa menghalang.
Tetapi mereka akhirnya melakukan syirik juga. Semasa Nabi Musa berada di Tur Saina, mereka telah berjaya diperdaya oleh Samiri. Yang kedua, ya, ayat 23. Anda dengan Allah jangan syirik. Perkara yang kedua, tuan-tuan, dalam rumah yang sama ada siapa? Ada mak, ada ayah. Lalu Al-Quran kata, wa qadha rabbuk. Qadha ni maknanya Allah telah menetapkan. Kamu follow 11 rules ni, Allah akan wariskan tanah ini kepada kamu. Kenapa kita tak mampu lagi mewarisi tanah Syam dan Palestin? Kerana kita tidak memenuhi markah 11/11 dari ayat 23 sehinggalah ya kepada ayat 39. Jadi perkara yang kedua adalah jangan berkata uff. Benda kecil kan? Benda kecil, tapi itu dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan perkara kedua yang dipesan dalam ayat 23 adalah berbuat baik dengan ibu dan ayah kamu. Ihsanan, ya, adalah melakukan lebih baik daripada apa yang mereka buat pada kamu. Kalau kita buat kepada mak ayah sama macam mak ayah buat pada kita, itu bukan ihsan, itu wabil walidaini adla. Tetapi bila Allah kata ihsanan, demo kena buat lebih baik daripada apa yang mak ayah demo buat pada demo. Subhanallah. Yang kedua, jangan mengeluarkan perkataan uff. Uffin ini dalam pertuturan orang-orang Arab, makna perkataan itu adalah mengherdik, melukakan hati mereka. Perkataan apa pun, tetapi tujuannya adalah untuk melukakan hati mereka. Jangan buat begitu. Hari ini, itulah yang menyebabkan kita belum kuat untuk Allah berikan kemenangan. Yang ketiga, ya, doakan mereka. Walaupun duduk berjauhan, tetapi still mendoakan mereka. Doa yang kita hafal pun, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. The point is, jangan sombonglah dengan mak ayah kamu. Allah Ta'ala kata, Yahudi sombong, melakukan kerosakan 2 kali dan sangat sombong. Jadi untuk Allah menangkan kamu ke atas bangsa sombong dan pongoh ni, kamu jangan sombong. Dan latihan untuk tidak sombong bukan bermula daripada kamu jadi YB. Latihan untuk tak sombong bermula dari dalam rumah kamu. Jangan sombong. Dalam rumah lagi jangan sombong. Macam mana kamu dengan mak ayah kamu? Mula-mula kamu dengan Allah, kamu sombong ke tidak? Kemudian kamu dengan mak ayah kamu. Okey, sekarang kita keluar daripada rumah. Ada beberapa rumah lain lagi. Okey, Taman Aman Permai, Sungai Tangkas. Rumah siapa ni? Kalau kita duduk kat kampung, ini rumah keluarga kita lah. Rumah keluarga kita. Kat sini mungkin bukan rumah keluarga dah kot, rumah jiran. Kalau rumah saya kat Kelantan tu, memang sekeliling rumah mak saya, rumah adik-beradik saya. Alhamdulillah. Maknanya, adik-beradik mak ayah kita, barangkali. Iaitu bapa saudara kita, mak saudara kita. Maka perintah Allah yang ketiga, tuan-tuan sekalian, adalah berikan hak kepada kerabat. Betul tak? Nombor 2, orang miskin. Mereka barangkali bukan kerabat anda, tapi jiran anda. Dia punya pendapatan dia boleh diiktiraf sebagai bawah paras kemiskinan. Duduk kat Kuala Lumpur, gaji 1,000, mana boleh survive? Dia dikira miskin. Jadi adakah anda mengambil berat? Orang yang perlu anda ambil berat sebelum orang lain adalah orang yang ada tautan kerabat kekeluargaan dengan anda. Orang yang paling hampir dalam nasab keturunan anda. Itu adalah keutamaan.
Kalau tak ada yang miskin, tak ada yang susah, maka lihat pula jiran-jiran di sebelah. Kemudian selepas Allah sebut orang-orang miskin, yang ketiga Allah Ta'ala sebut adalah Ibnu Sabil, betul? Ibnu Sabil maknanya anak orang ni, dia nak keluar, dia nak belajar agama. Itu antara makna Ibnu Sabil, anak dalam perjalanan. Nak pergi mana? Nak belajar kat UKM tapi tak berapa ada duit. Nak belajar dekat UniKL belakang ni, BMI, tapi tak ada duit. Jadi kamu kena ingat, duit yang kamu ada tu membantu ke tidak mereka ni? Atau kamu sebaliknya melakukan pembaziran? Itu nombor 3, betul tak? Iaitulah ayat 26, ayat 27, ayat 28. Betul tak? Ada isu membazir. Maknanya duit yang patutnya sampai kepada orang-orang miskin ini, tapi kamu tak pandang mereka. Yang kamu lakukan adalah boros berbelanja, membazir. Dan Allah Ta'ala kata, kalau diorang minta tolong kamu, kamu kebetulan ada duit banyak, maka ayat 28 kata, ya, ayat 28 kata, kalau mereka minta tolong kamu tapi kamu tak ada duit, maka kamu respon dengan ucapan yang baik. Kamu respon dengan ucapan yang baik, qaulan maisura, ucapan yang minta maaf, saya tak ada duit, tapi apa dia? Tapi Allah Ta'ala kata, ya, kamu berdoalah, ibtigha rahmatin min rabbik tarjuha. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki pada saya. Once saya ada rezeki lebih, saya tulis banyak buku, saya tolonglah tuan-tuan perempuan sekalian yang tak ada duit. Ya, kita tolong. Itu nombor 3. Masih lagi dalam rumah, daerah, pedalaman. Sekarang kita pergi kepada yang keempat, iaitulah ayat 29. Ayat 29 dan seterusnya ini adalah cerita pasal ni, miskin ni. Orang-orang miskin. Tak ada duit. Takkan nak minta tolong je. Dia kena ikhtiarlah untuk mencari pendapatan. Jadi antara cara untuk mencari pendapatan adalah pasar. Ini adalah ruang untuk menjana ekonomi. Jadi sekarang anda dibawa keluar daripada daerah yang sempit, pedalaman, pergi ke bazar, pergi ke shopping komplek di mana ramai orang berniaga. Selebih luas daripada pedalaman, anda sedang berada di sebuah kawasan yang mana ramai menjadi tumpuan. Ramai orang menumpu ke situ untuk mendapatkan barang keperluan ataupun untuk membina pendapatan. Di sini keluar perintah Allah yang keempat. Apa dia? Pertama, kalau dekat pasar-pasar ni kamu jumpa gelandangan, sebab orang memang akan cari derma, sedekah di tempat orang membeli belah. Jadi pertama sekali, jangan bakhil. Jangan jadi orang yang kedekut. Jangan biarkan tangan kamu diikat pada leher. Itu yang disebut pada ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqik. Dan pada masa yang sama, jangan terlalu memanjakan. Maknanya anda ada masalah, berapa ringgit anda perlukan? 2,000. Ambillah 2,000. Bila anda bagi 2,000, anda bankrupt seminggu lepas tu. Ulama berbeza pendapat pada menerangkan tafsiran wala tabsutha kullal basti. Bila kamu nak memberi, kamu jangan terlalu boros berbelanja. Itu antara yang ditafsirkan. Tetapi persoalan timbul, apa beza boros berbelanja dengan membazir tadi? Bukankah perkataan itu ada beza? Jadi saya memilih pendapat yang mengatakan, bila kamu nak membantu orang, subhanallah tuan-tuan tengok ya, kamu kena bantu. Tapi jangan sampai kamu bantu orang yang menyusahkan kamu. Kamu kena bantu orang. Tetapi Islam ni dia ada jalan tengah. Dari satu sudut, ya, kita jangan bakhil. Dari satu sudut, kita jangan terlalu mudah. Yang akan menyebabkan orang tu, dia cari kita lagi. Dia cari kita lagi. Dia malas untuk berikhtiar. Dia manja. Dia sudah terkena mentaliti tongkat. Dia cari kita. Seharusnya kita belajar, ya. Okey, kamu perlukan berapa? Saya tolong separuh. Lagi separuh kamu ikhtiar sendiri. Itu cara membina umat. Dia akan boleh berdikari. Ya. Dia akan boleh berdikari. Dia perlukan suntikan modal. Kita tolong sikit. Tetapi jangan tolong semuanya sekali. Sebab dia akan cari kita balik. Itu akan melahirkan orang yang pemalas. Orang yang pemalas.
So deep ya, apa yang Quran sedang sebutkan di sini. Sebab umat takkan kuat kalau tak kuat ekonomi. Tadi umat kena kuat dari sudut kesatuan, emosi, kesatuan hati, ya, kekuatan sosial di sini. Sekarang kekuatan ekonomi. Kemudian perkara yang membabitkan juga pasar, apa dia? Ya, perkara yang kelima Allah Ta'ala sebut, bukan lagi membabitkan pasar. Okey. Perkara yang keempat, jangan bakhil dan jangan terlalu manja. Okey, sekarang anda berniaga. Bila anda berniaga office hour, anda akan pulang ke rumah, betul? Anda pun pulang ke rumah. Mana rumah anda tadi? Sini, pulang ke rumah. Pendapatan anda tak seberapa. Hari ini lingkup produk anda tak laku. Bus orang lain lebih laku. Maka anda pulang dalam keadaan yang stres. Lalu anda pukul anak-anak anda. Dan lebih teruk lagi, anda bunuh anak perempuan anda. Zaman jahiliah, mereka bunuh anak perempuan kerana dipercayai mereka punca saya rugi dalam perniagaan. Jadi perintah yang kelima apa dia? Perintah yang kelima apa dia? Jangan bunuh anak perempuan dan jangan bunuh karakter anak perempuan. Anda tak bunuh dia, tapi anda membunuh potensi dia. Jadi pemimpin yang sebenar adalah macam mana dia menghormati wanita dalam rumah dia, isteri dia, mak dia, anak perempuan dia. Okey. Jadi itu yang kelima tuan-tuan ya, berdasarkan ayat yang ke-31. Sekarang anda masih lagi stres sebab pendapatan tak seberapa. Barangkali anda tak balik rumah. Balik rumah bagi setengah orang masuk neraka je. Bila tak payah balik. So anda tak balik rumah, anda pergi, bukan anda ya, naudzubillah, tetapi ada orang dia tak balik rumah, dia pergi disco. Menari, and then na'udzubillah, cari perempuan. Maka datanglah perintah yang ke-6, jangan berzina. Anda dikepung oleh Allah untuk tidak melakukan apa yang Yahudi buat dahulu. Sebab tu Allah tidak membenarkan mereka masuk ke Palestin. Sebab salah satu daripada apa yang telah disenaraikan ini mereka buat. Hatta daripada syirik, benda nombor 1 mereka dah buat. Okey? Berzina nombor 7. Nombor 6. Nombor 6 adalah jangan berzina. Kemudian barangkali kerana tekanan ekonomi, akhirnya anda berdendam dengan company lain. Anda rasa dendam dengan fulan bin fulan. Lalu bila anda terlalu dendam, dia telah mengheret anda kepada I need to do something, ilmu hitam ataupun bunuh dia. Lalu Allah perintahkan jangan bunuh. Nombor 7, jangan bunuh. Subhanallah, semuanya ada kaitan dengan bisnes, profit, pendapatan, material. Maka bila nombor 7 adalah jangan membunuh, dan jangan lupa, jangan bunuh satu hal. Jangan berdendam jika berlaku seseorang terbunuh dari kalangan keluargamu. Maknanya apa? Kalau kawan anda, kalau keluarga anda terbunuh, lakukan qisas menurut hukum syarak. Dan anda jangan minta supaya dia dihukum lebih daripada itu. Yang terbunuh seorang daripada keluarga anda, jangan kita pergi balas 2 orang mati terbunuh daripada pihak dia orang. So perintah Allah, the point is jangan berdendam. Dendam ni maknanya anda rasa anda lebih baik daripada dia. Itu dah maknanya sombong. Sombong takkan boleh menang kat sini. Kemudian tuan-tuan, selepas kita dibawa pergi kepada perintah yang membabitkan membabitkan wang ni, boleh menyebabkan orang tu pukul anak, boleh menyebabkan orang itu berzina, orang bunuh. Sekarang katakan anda punya perniagaan alhamdulillah bagus, tak ada masalah menyebabkan anda hadapi masalah-masalah tadi. Jadi anda seorang yang sudah menjadi kaya, dan bukan sekadar kaya, anda kerana kaya anda jadi penguasa. Anda jadi penguasa. Bila anda diberikan kekuasaan, Allah datangkan larangan yang ke-8, jangan guna kuasa dan kekayaan dan title sebagai orang yang dihormati untuk anda mendekati harta anak yatim. Ya, Baitul Mal, anak-anak yatim mengambil manfaat daripada Baitul Mal. So sebagai seorang pemimpin, jangan rapat dengan harta anak yatim kecuali anda ada niat yang baik. Okey? Itu yang ke-8.
Yang kesembilan, ya, adalah, jangan lupa juga, yang ke-8 ini juga adalah sebagai seorang pemimpin, Allah Ta'ala sebut, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, iaitulah tolong tepati janji. Yang berhormat mesti tepati dan tunaikan janji dengan rakyat jelata. Anda kena ada integriti. Jadi tuan-tuan, daripada suasana dalam rumah, sekarang tuan-tuan dibawa kepada suasana penguasa. Ini perjalanan 11 wasiat ini. Okey, yang ke-9, sebagai seorang yang berkuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebagai penguasa ini supaya memastikan rakyat ini bila melakukan urus niaga, mereka melakukan urus niaga atas dasar keadilan. Semua perkara didokumentasikan dengan baik. Timbangan mesti adil, tidak berlaku apa yang disebut sebagai mutafifin. Okey? Curang dalam perniagaan. So, kekuasaan itu digunakan untuk memastikan keadilan berlaku di pasar ni. Yang ke-10 adalah perintah supaya, nampak tak budak ni, Ibnu Sabil ni, dia pergi belajar agama kan, lepas tu dia balik sebagai apa? Sebagai ulama ah. So, sebagai ulama, pastikan rakyat sentiasa melakukan sesuatu atas dasar ilmu. Beri peringatan kepada pemerintah, beri peringatan pada mak dan ayah, beri peringatan kepada semua. Ayat ini tuju kepada semua, iaitulah jangan melakukan sesuatu melainkan atas dasar ilmu. Dan akhir sekali, sebagai seorang yang sudah ada title ulama, sebagai seorang yang ada title penguasa, jangan berjalan dengan sombong. 11. Wallahu alam. Mungkin 12, mungkin 13, bergantung pada macam mana anda kira lah. Okey. Dengan melakukan ke-11 perkara ini, bayangkan setiap Muslim melakukan ke-11 perkara ini, daripada hablum minallah sehinggalah kepada hablum minan-nas. Tuan-tuan nampak tak? 11 wasiat ini, ataupun kebanyakan sebut 10 lah. 11 ini kalau anda perasan, dia memelihara ke semua maqasid syariah. Hifzuddin, jaga agama kat mana? Jangan syirik. Yang kedua, hifzun nafs, jangan bunuh, jangan berzina. Jangan bunuh anak perempuan dan jangan bunuh. Hifzun nasab, jaga keturunan, jangan berzina. Hifzul mal, jangan menipu dalam niaga, jangan mencuri. Dan satu lagi, hifzu agama, jiwa, akal. Jangan ikut sesuatu tanpa ilmu. Segala perkara kena dihitung dengan ilmu. Syarak datang mengharamkan arak kerana arak merosakkan akal. Subhanallah. Jadi, didik anak anda dalam rumah dengan 11 benda ni. Itu cara kita membina generasi yang mana jika markahnya nanti 11/11. Bayangkan rakyat Malaysia ataupun orang yang berada di Malaysia, Muslim di Malaysia ini, dia ada kekuatan 11/11 ini. Dan ia berlaku kepada negara lain, dia juga berlaku kepada negara lain. Maka bayangkan kekuatan intelektual ada di sini, kekuatan ekonomi ada di sini, kekuatan ilmu, senjata boleh dibina. Sebab anda akan melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Untuk menumbangkan Israel kena berdasarkan ilmu, bukan sekadar doa saja. Dan akhir sekali kekuatan spiritual. Kesemua 4 jenis kekuatan ada dalam 10-11 wasiat ini. Spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan emosional dan kekuatan fizikal. Dengan asbab ini, ya, dengan asbab anda letak bayi di atas peti tabut, dengan asbab anda memerintahkan kakak Musa pergi follow adik dia atas peti tabut, Allah jadikan itu asbab untuk mengalahkan Firaun. Baiklah tuan-tuan, itulah gambaran yang baru mudah-mudahan kepada suratul Isra. Jangan lupa di penghujung suratul Isra
Allah Ta'ala menyebut tentang solat fardu yang 5, kerana ini untuk membina taqwa, yang tadi untuk membina muhsinun, membina ihsan, orang yang jenis buat baik kepada orang lain. Ayat 78, kalau anda perhatikan, adalah ayat yang menceritakan tentang 5 waktu salat. Ya, 2 waktu membabitkan matahari tergelincir, 2 waktu membabitkan malam, dan 1 waktu disebut Quran Al-Fajar. Tidak bukan salat fardu subuh, kerana ia adalah bacaan Quran semasa matahari terbit. Yang keseterusnya, kekuatan untuk takwa adalah memerlukan tahajud. Orang yang bangun tahajud ni, maknanya orang yang tahu dia lemah. Orang yang bangun tahajud, susah kan? Saya pun susah. Kita jaga subuh, tahajud susah. Quran tak sebut perkataan tahajud kecuali dalam suratul Isra. Di tempat lain Allah sebut qiyamul lail saja. Qiyamul lail ada banyak beza. Qiyamul lail lebih besar daripada makna tahajud. Qiyamul lail itu, sebahagian daripada qiyamul lail itu adalah tahajud, tapi tidak semua qiyamul lail adalah tahajud. Tahajud ini artinya kita meninggalkan kamar, kita semata-mata bermunajat, solat tahajud. Orang yang bangun tahajud adalah orang yang tahu dia lemah. Orang yang tak bangun tahajud, dia merasakan dia gagah dalam beberapa perkara yang dilakukan. Jadi kita cuba semaklah, macam mana nak menang ke atas Yahudi kalau tahajud kita tinggalkan. Kalau tak mampu, sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tak mampu, setiap malam. Dan akhir sekali ayat 82, ya, Allah minta kita banyakkan membaca Quran. Dalam erti kata, Quran menjadi rawatan kepada penyakit hati. Sebab seluruh suratul Isra menyebut tentang Allah akan menangkan orang yang benar-benar merendah diri sebagai seorang hamba. Allah akan kalahkan sesiapa saja yang merasakan dia lebih baik daripada orang lain, sombong. Jadi suratul Isra ringkasnya adalah merendah diri, versus sombong. Fatih, Tika pergi tengok je anak saya. Okey, sebelum kita berpisah, saya nak menjawab persoalan yang kelima. Subhanallah, tak maaf ya, iklan. Testing, tes. Ada soalan tak saya kat ni? Okey. Bukan ustaz yang kata lah. Yang kata adalah Quran kata jangan bunuh. Mana ayat berapa dah? Ya? Ayat berapa? Sorry, saya sebut anak perempuan Oh, saya salah, minta maaf. Itu kesalahan. Sebab banyak teringat ayat lain yang mana Allah sebut Arab jahiliyah ini membunuh anak perempuan, ya, mereka menganggap anak perempuan. Minta maaf, ini tak termasuk anak perempuan je lah, semua anak-anak yang dibunuh. Okey, so saya betulkan. Terima kasih puan. Dan yang bunuh ni dimaksudkan memang bunuh secara fizikal atau bunuh secara fizikal? Kita tak ada takwil kepada bunuh potensi ke apa, cuma saya berpesan je tadi. Anggap itu pesanan saja. Orang tak akan bunuh kecuali dia akan bunuh pertama sekali potensi. Dia akan herdik, dia akan maki, dan dia sampai satu tahap dia akan bunuh fizikal. Tuan-tuan, bayi kena buang ini bukan kes yang berlaku sekali dalam sehari. Kalau ikut anggarannya sampai 7-8 kes sehari bayi dibuang. Lapor ke tidak, itu saja. Itu sebenarnya bunuh anak. Kita sedang berdepan dengan masalah ni sebenarnya. Okey. Jadi apa yang saya bentangkan ini 11 perkara itu, tuan-tuan dengan penuh kreativiti buatlah peta minda ke, warna-warnakan sikit, buat komik ke,
buat video pendek ke, tolong sebarkan sebab ini dustur untuk menang. Tak ada peraturan lain untuk menang kecuali kita follow apa Allah kata. Anda sekarang seperti Ibu Musa. Allah kata nyusu, follow nyusu. Allah kata letak atas sungai, jangan guna logik. Letak je atas sungai. Itu Ibu Musa. Tapi sekarang anda diperintahkan Allah bukan letak anak atas sungai Nil, anda diperintahkan Allah dengan 11. Follow 11 ini. Kenapa sayang? It's okay. Ya. Follow 11 ini, anda akan diberikan Allah kemenangan. Okey. Baiklah. Ada lagi soalan? Puan Fiza lama tak jumpa. Subhanallah. Okey. Maqasid syariah. Silakan. Maksudnya dari segi memelihara alam sekitar tu, kita mungkin boleh masukkan pada ayat yang ke-37. Maksudnya kita jangan berjalan dengan sombong. Maksudnya sombong kat sini, macam mana kita melihat alam sekitar kita? Saya setuju. Maksudnya betapa ramainya orang yang tidak melihara alam sekitar. Saya rasa patutlah juga disentuh tentang kat sinilah sombong, macam mana kita berinteraksi dengan alam sekitar lah. Kadang-kadang orang tengok alam sekitar ni, kita tak jaga alam sekitar. Betul. Nampak tak itu sombong kat situ? Ya. Tak ada sensitivity kepada plastik, straw dan seumpama dengannya. Jadi saya anggap apa yang disebut oleh Puan Fizah itu adalah tadabbur. Memang tak disebut secara direct dalam ayat 37, tetapi dari sudut tadabbur, iaitulah Allah berbicara pasal bumi, yang mana orang yang Allah Ta'ala nak beri kemenangan, dia akan berjalan dengan perlahan-lahan, tidak menghentak-hentakkan kakinya kerana sombong. Dari satu sudut, Allah mengharamkan kita daripada sombong, tetapi dari sudut tadabburnya adalah juga bila kita berjalan perlahan-lahan, itu bermakna kita memerhatikan alam, kita menghargai alam ini, apa yang alam ini telah berikan kebaikan kepada kita. Maka jangan merosakkan alam ini, ya, jangan menjadikan apa yang kita buang sisa ataupun apa yang kita makan akan memberikan mudarat kepada ikan paus di lautan, kan? Jadi jadilah orang yang sensitif dengan muka bumi. Dan bukan kebetulan Allah sebut bumi sebagai perkara yang tidak dipinggirkan dalam wasiat ini. Okey, tuan-tuan bermusafir, tetapi tuan-tuan kena mengambil kira, ya, bumi yang anda pijak bagaimana keadaannya sekarang. Adakah semakin hijau atau sebaliknya? Ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya rasa masa kecemasan lebih kurang 10 minit. Bagaimana menariknya susunan surah Al-Isra berdasarkan susunan surah-surah sebelumnya dan surah-surah selepasnya. Anda barangkali sukar faham apa yang bakal saya bentangkan ini kalau anda tak baca buku saya lah. Kalau dalam buku saya ni, dia ada pohon yang ketiga, iaitulah surah Yunus sampai surah An-Nur. Ya, Amin Islahi kata surah-surah ini bila dikaji oleh beliau, ia menceritakan tentang kemenangan Islam yang dijanjikan kepada Nabi ke seluruh dunia. Macam mana nak menang kalau tidak dibina generasi? Sebab kemenangan belum tentu berlaku pada zaman anda, tetapi anda membina generasi pemenang. Itu tajuk saya. Kerana, okey, dengar elok-elok. Jika kita lihat Yunus, surah Yunus sampailah surah An-Nur, didapati perjalanan surah Yunus sampailah kepada surah An-Nur, yang mana tengah-tengahnya, antara surah di tengah-tengahnya Al-Isra yang kita duk bincang ni, berbanding dengan pohon-pohon lain ataupun surah-surah lain di tempat lain, perkataan zuriat sangat kerap muncul. Zuriat. Kalau tadi kita jumpa perkataan zuriat dalam suratul Isra pada ayat yang ketiga,
Allah mengingatkan Bani Israel, kalian adalah zuriat. Kalian lahir daripada mereka yang beriman dari atas bahtera. Kamu lupa daripada mana kamu datang? Baik. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala seolah-olah sedang menekankan dengan konsisten kepentingan membina generasi. Kita tengok surah Yunus. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, muka surat 218, Al-Quran anda, kalau anda ada Quran yang Tadabbur Center ni, muka surat 218, surah Yunus, ayat 83. Antara cerita yang ada di dalam surah Yunus, Allah menyebut Nabi Musa semasa berdakwah di Mesir, yang beriman kepadanya dengan sebenar-benar iman dari kalangan Bani Israel adalah zuriyat. Allah sebut tidak ada yang beriman dengan Musa kecuali zurriyatun min qaumihi, yang mana para ulama mentafsirkan anak-anak muda, iaitulah anak-anak, maknanya mak ayah mereka yang sudah tua ini tidak percaya pada ajaran Musa, yang percaya anak-anak diorang. Subhanallah. Surah Yunus sebut tentang generasi muda yang akan menjadi generasi pemenang. Yunus. Okey, kita balik pula surah Hud. Surah Hud, Allah Ta'ala cerita satu benda yang Allah tak cerita tentang Nabi Nuh di tempat lain adalah Nabi Nuh menghadapi masalah dengan anak dia. Perasan tak? Anda tak jumpa cerita Nabi Nuh dengan anaknya kecuali dalam surah Hud. Cerita isteri Nabi Nuh tak beriman, itu ada banyak surah, betul tak? Tetapi cerita anak dia tak beriman, should be seorang ayah Rasul 950 tahun, takkan anak tak beriman, betul tak? Tetapi Allah Ta'ala nak kata dalam pembinaan generasi, tak semua anak kita menjadi. Jaga-jaga. Kalau tadi surah Yunus, Alhamdulillah, generasi muda beriman kepada ajaran Musa. Mereka duduk di belakang Musa bila Musa berdakwah kepada kaum Kibti dan Bani Israel. Tetapi Allah beri amaran. Sebab tu Quran ni dia balance. Kalau tadi menggembirakan anda generasi muda, sekarang Allah Ta'ala kata tak semua anak akan menjadi. Anda kena bersedia ada anak tak beriman. Dalam surah Hud ada cerita anak tak beriman. Anak tak nak naik bahtera yang ayah tawarkan. Juga menarik, dalam surah Hud Allah cerita tentang Nabi Ibrahim gembira kerana malaikat mengumumkan tahniah, Sarah, kamu dapat anak. Kenapa dia orang gembira? Kerana 100 tahun berkahwin, umur 100 tahun, tak dapat anak, kita dah redha dah. Tiba-tiba dapat anak, mana tak gembira dan menepuk ke pipi Sarah. Allah gambarkan menepuk-nepuk pipinya, tak percaya. Ya Allah kau ni weh. Ya Allah kau ni weh. Ata'jabina min amrillah. Kau tak percaya pada janji Allah. So nampak tak Allah paparkan cerita Nabi Ibrahim gembira kerana dapat anak. Kenapa? Anaknya lah yang bernama Ishak akan menyebabkan lahirnya Yaqub. Dan daripada Yaqub lah akan terbinanya generasi para anbiya yang menyelamatkan Bani Israel. Subhanallah. Still generasi keyword dia. Juga anda akan temui cerita Nabi Lut dengan anak-anak perempuannya. Macam mana Nabi Lut jaga anak-anak perempuan dia. Sampai duduk di negara Sodom, anak-anak perempuannya kekal beriman dan tidak melakukan perbuatan sejenis yang dilakukan oleh kaum di Sodom. Anda kahwin, sepatutnya isteri anda support perjuangan anda. Tapi dalam surah Hud, isteri tak support Nabi Lut. Iman tak boleh diwarisi. Anda kena berjuang untuk bina generasi yang beriman. Tetapi apakah daya kalau Allah akhirnya menyebabkan orang dalam rumah anda, Asyah dengan Firaun. Firaun tak beriman. Juga ada cerita dalam surah Hud menarik ya. Subhanallah. Cerita Nabi Shu'aib ni banyak dalam Quran. Tapi cerita Nabi Shu'aib yang kaumnya tak berani nak pukul dia sebab kaum dia kata apa? Kami memang tak boleh nak apa-apakan kamu sebab kami hormat mak ayah kamu. Nabi Shu'aib sebagai seorang anak yang mak ayah dia adalah orang yang terhormat. Orang tak berani kacau Nabi Shu'aib kerana dia ada title anak orang, kita boleh kata anak raja. Anak dia raja. Maknanya mak ayah dihormati dan anak menyampaikan kebenaran. Kaum tak terima, kaum nak cantas tetapi tak berani nak touch sebab jasa
mak dan ayah kepada negara berkenaan. Still ada kaitan dengan anak, mak dan ayah. Dan tak payah sebut pasal family. Itu cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf yang datang kemudian, betul tak? Surah Yusuf daripada awal sampai ke akhir, kisah ayah didik anak, Nabi Yaqub didik anak di Palestin. Tapi ya Allah, punyalah susah nak mewariskan iman kepada anak. Betul tak? Sebab tu daripada 11 orang tu, 10 orang, tak ada seorang pun jadi Nabi. Sebab Allah akan pilih Nabi orang yang baik. Ini menunjukkan bila tak ada kalangan mereka jadi Nabi, memang mencabar perjuangan Nabi Yaqub untuk mendidik anak-anak. Membina generasi memang mengambil masa. Tetapi anda kena mulakan. Terbukti saudara-saudara Yusuf berubah selepas 40 tahun. 40 tahun buat jenayah, humban adik sendiri dalam telaga, baru bertaubat dan beriman. Menariknya, lepas surah Yusuf cerita pasal hujan turun. Sebab subhanallah, bila hujan turun dalam suratul Ra'du, bila hujan turun, apa berlaku pada benih? Apa berlaku pada tanah? Tanah akan subur dengan tanam-tanaman. Tetapi kita kena ingat, surah ni bagi tahu tak semua tanaman menjadi. So kalau anda susah faham cerita Nabi Nuh dengan anaknya, kalau anda susah faham cerita Nabi Lut dengan anak-anak perempuannya, kalau anda susah faham cerita Nabi Yaqub dengan anak-anaknya dalam surah-surah sebelum, kalau anda susah nak faham cerita Nabi Musa dengan generasi muda di belakangnya, maka anda tengok pokok. Lepas hujan, apa berlaku kepada tanah? Ada tanaman yang menjadi, ada tanaman yang tak menjadi. Tetapi tugas anda adalah menggunakan air berkenaan untuk siram benih itu. Jadi tak jadi bukan urusan anda lah. Yang penting anda berikhtiar untuk memelihara. Dalam ayat 38 suratul Ra'du, lepas Allah berbicara pasal hujan turun, Allah berkata, rasul-rasul ini Allah berikan kepada mereka isteri dan anak-anak. Subhanallah. Muka surat 254, muka surat 254, ya, Mushaf Al-Quran ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Ada sebab Allah sebut ni. Lepas Allah cerita mengenai ayat-ayat kauniyah. Maknanya kami berikan kepada rasul ini, mereka ada isteri, mereka ada anak. Maknanya apa? Ada isteri yang tak beriman, ada anak yang tak beriman, tapi tugas kamu adalah meneruskan perjuangan, membina generasi. Kemudian subhanallah, datang surah Ibrahim. Saya sedang bercakap ikut flow surah ni. Surah Ibrahim, tuan-tuan akan mendapati ada cerita Nabi Ibrahim berdoa, terima kasih Allah kau beri aku anak, iaitulah Ismail dan Ishak. Susah nak jumpa cerita Nabi Ibrahim yang hanya susah nak jumpa cerita Nabi Ibrahim yang mention dua-dua sekali nama. Anda akan dapati dalam Quran, bila cerita Nabi Ibrahim, Allah sebut Ishak je. Dan kalau Allah sebut Ismail, Ishak tak ada kat situ. Tetapi dalam surah Ibrahim sahaja, Nabi Ibrahim telah berkata pada ayat 39 surah Ibrahim, alhamdulillah alladhi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Ini menunjukkan dia bersyukur pada Allah kerana dikurniakan generasi yang bertakwa dan muhsinun. Daripada Ishak, keturunan para anbiya, Yaqub. Daripada Ismail, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan lebih menarik lagi, dalam surah Ibrahim, Allah memberi perumpamaan pokok. Ada dua jenis. Betul tak? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah. Kerana membina generasi adalah seperti menanam benih. Ada pokok baik, maka jadilah ayat 24. Ada pokok tak baik, maka jadilah ayat 26. Begitu. Sekarang anda dibawa pula kepada suratul Hijr. Subhanallah. Dalam suratul Hijr ada tak babak family? Ada tahu? Ayat 47 muka surat 264 Mushaf Al-Quran. Ayat 47, satu-satunya ayat dalam Quran yang mana Allah Ta'ala sebut ahli syurga adik-beradik.
Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan bila dalam syurga, walaupun tuan-tuan tak pernah kenal seseorang itu, sebab dia daripada batch lain, dia daripada zaman lain, tetapi apa yang akan berlaku? Anda akan berbual seperti dia adik anda, abang anda. Subhanallah. Ikhwanan maknanya seperti adik-beradik. Kalau ikhwatun memang adik-beradik. Tetapi nampak tak unsur kekeluargaan semasa Allah menceritakan tentang adegan ahli syurga dalam suratul Hijr. Ini generasi yang ada di dalam syurga. Maka kalau sifat adik-beradik ada pada ahli syurga, takkan tak boleh ada sifat yang sama sesama kita di dunia sekarang. Kita semua adik-beradik. Dengan sifat innamal mu'minuna ikhwatun. Allah sebut dalam suratul Hujurat adik-beradik betul. Bukan ikhwanun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nabi huraikan ayat ini, mukmin seperti satu jasad. Satu bahagian sakit, seluruh tubuh akan merana. Itu yang disebut adik-beradik. Suasana dalam rumah, adik-beradik. Juga dalam suratul Hijr ini ada cerita Nabi Ibrahim dapat anak, dan Allah sebut perkataan ghulam, ayat 53 muka surat 265. Iaitulah Nabi Ibrahim dapat anak. Tetapi Allah sebut perkataan ghulam. Tahukah anda perkataan ghulam ni apa? Budak. Yang mana anda letakkan harapan untuk dia melakukan sesuatu di masa depan. Itu makna ghulam. Jadi still cerita Nabi Ibrahim bersyukur kerana dapat anak yang akan ada masa depan. Sekarang anda dibawa kepada suratul Nahl. Sekali lagi cerita air hujan. Quran memang begitu tuan-tuan. Kalau susah sangat nak faham sejarah, Quran suruh tengok apa di sekeliling anda. Dia akan menyebut apa yang anda faham daripada sejarah. Sejarah mengajar, membina generasi, kekadang menjadi, kekadang tak menjadi. Yang penting mengambil masa. Kalau susah nak faham, kita tengok air hujan. Bila apa tanah terkena air hujan, dia bukan dengan pantasnya tumbuhan itu akan muncul, dia mengambil masa. Kekadang menjadi, kekadang tidak menjadi. Dan menariknya dalam suratul Nahl, sebagaimana saya sebutkan tadi, Allah sebut seorang Nabi Ibrahim menyamai satu umat. Allah sebut dalam suratul Nahl, Nabi Ibrahim itu adalah satu umat. Umat ni tuan-tuan, anda tak boleh guna perkataan umat melainkan bila ramai. Bila ramai macam ni, kita boleh katakan umat. Satu umat telah datang Tadabbur Center, sekumpulan umat. Ummatun ini satu kumpulan. Tetapi Ibrahim seorang tu menyamai 30 orang, 40 orang, 50 orang kita. Kerana kualiti yang ada pada dia. Dia seorang telah menyebabkan satu negara berbicara tentang apa yang dia buat. Ataupun dalam tafsiran lain, umat ini juga bermakna Nabi Ibrahim, dia banyak berpindah randah. Sebab di setiap tempat dia akan wariskan anak. Di Palestin, dia letakkan Ishak. Di Mekah, dia letakkan Ismail. Daripada situlah keluarnya umat. Kemudian kita dibawa pergi kepada suratul Isra, yang mana saya telah sebutkan tadi, membina generasi untuk menang ke atas Palestin. Suratul Kahfi, ada tak cerita tentang generasi muda? Fityatun amanu bi rabbihim. Ada tak cerita pemuda seorang yang berguru dengan Musa? Ada. Ada tak cerita budak kena bunuh sebab untuk selamatkan iman mak ayah dia? Dan budak ni bila dia terbunuh, dia ke syurga. Kebaikan untuk dia. Ada tak cerita anak yatim 2 orang, ayah dia orang soleh? Generasi tau. Pembinaan generasi. Dan tak payah sebutlah surah Maryam. Surah Maryam bermula dengan Allah kurniakan saya anak. Zakaria memohon anak. Lepas tu ada cerita mak berbicara dengan anak. Anak berbicara dengan mak. Mak goncangkan pohon tamar itu. Mak lahirkan saya, mak separuh mati. Mak goncang pohon tamar itu, insya-Allah akan gugur rataban janiyah. Subhanallah. Dan anak defend mak bila mak difitnah. Bayi berkata-kata, ya ukhta Harun, wahai Maryam, kamu tu ukhta Harun, adik kepada Harun. Banyak tafsiran ayat ini, tapi saya tak nak urai. Perkataan ukht makna masih suasana adik-beradik.
Lepas tu ada cerita yang ketiga dalam surah Maryam, di mana anak sedang berdakwah pada ayah. Anak sedang berdakwah pada ayah. Akhirnya ayah halau dia keluar daripada rumah. Anak pun bermusafir, berkelana. Dan Allah sebut dalam surah Maryam, Ibrahim dapat anak, Ishak, keturunan Nabi-Nabi. Lepas tu dia cerita apa dia? Musa dapat abang. Abangnya pun jadi Rasul. Dalam surah Maryam, Musa dapat Harun. Kedua-dua ini bersaudara menuju kepada Firaun. Subhanallah. Nampak tak suasana dalam rumah? Sama ada ayah dengan anak, mak dengan anak, abang dengan adik. It is all a matter of building generation. Abang tegur adik, adik tegur abang. Tuan-tuan akan lalu surah Toha sebentar lagi. Adik tegur abang, pegang janggut tu. Bang, apa jadi dengan Bani Israel? Kenapa abang biarkan? Adik tegur abang. Surah Yusuf, adik tegur abang dah tu. Adik tarbiyah abang. Tadi isteri tegur suami, jangan bunuh dia abang. Asyah tegur suami. Tegur menegur mesti bermula daripada dalam rumah. Pembinaan generasi bukan ayah dengan anak je. Pembinaan generasi adalah yang abang tak setuju kita buat macam ni. Abang, ayah tak setuju abang buat macam ni. Sebelum anak itu kita sendiri ni kena betul. Kena ada tegur menegur sesama suami isteri. Surah Maryam, menariknya, anda tak akan jumpa cerita Nabi Ismail. Anda tak akan jumpa cerita Nabi Ismail melainkan anda tak akan jumpa cerita Nabi Ismail memerintahkan ahli keluarga tunaikan dua benda, solat dan zakat. Cerita Nabi Ismail membina keluarga yang beriman dengan dasar solat dan zakat hanya dalam surah Maryam. Pembinaan generasi. Nampak tak? Saya sedang menyebut kepada anda, kenapa suratul Isra anda kena pandang dengan perspektif pembinaan generasi. Kerana surah-surah sebelumnya, surah-surah selepasnya berbicara tentang pembinaan generasi. Kemenangan ini bukan boleh berlaku sekelip mata. Bukan mudah nak menumbangkan Thanos. Dia mengambil masa. Dia memerlukan kerja sepasukan. Kapten Amerika tak boleh gaduh dengan Iron Man. Kena satu balik. Baik, sekarang anda berada dalam cerita Toha. Fatih habis nak habis dah Habis nak habis dah. Sekejap Okay, dalam surah Toha juga bermula dengan Musa dengan family. Jom balik kampung. Tiba-tiba dalam perjalanan itu api padam. Dia seorang nampak api. Idza qala, dia berkata kepada keluarganya, dia bawa family dia, babak family. Dalam surah Toha, Musa baru tahu kerana Allah beritahu sebenarnya kami beritahu mak kamu untuk letak kamu di atas sungai Nil. Dan kami beri kepada kakak kamu kemampuan untuk berkata-kata di hadapan Firaun dan Asia. Baru Musa tahu apa yang mak dan barangkali mak dia tak beritahu. Iaitulah, rupanya mak pernah buang saya rupanya. Allah beritahu semasa dia berkata-kata dengan Allah di lembah Tua. So Allah kata mak kamu ada main peranan, kami ilhamkan. Kakak kamu ada main peranan. So suasana family itu dirasai semasa dia bersendirian di atas sana. Terima kasih mama, terima kasih kakak. Kemudian ada babak suami isteri menutup tirai surah Toha, iaitulah Adam dan Hawa telah menjamah pohon yang terlarang. Subhanallah. Suratul Anbiya ada babak Daud mentor kepada Sulaiman alaihi salam. Subhanallah. Daud ajar Nabi Sulaiman, fafahamna Sulaiman. Dalam suratul Anbiya, Nabi Ayub hilang family. Bukan setakat sakit, hilang family. Tetapi kerana dia bertakwa, Allah kembalikan family. Dalam suratul Anbiya ada cerita Nabi Zakaria, ya Allah jangan biarkan saya bersendirian, engkaulah sebaik-baik memberikan waris. Subhanallah, membina generasi. Dalam suratul Anbiya cerita paling panjang adalah cerita Nabi Ibrahim. Kenapa? Kerana dia bapa para nabi, bapa para nabi. Lepas tu cerita dia paling panjang. Dan lebih menarik lagi, surah Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ni lelaki kan? Kenapa berakhir dengan cerita Maryam dan Isa? Kerana Nabi-Nabi dah tak ada dah. Tetapi ibu-ibu kena membina generasi yang soleh. Ini hikmah suratul Anbiya berakhir dengan cerita Maryam. Sedangkan Maryam bukan Nabi. Tetapi Maryam telah membina. Maryam adalah orang yang bertanggungjawab menyebabkan lahirnya seorang Rasul. Ibu disebut dulu, baru Isa disebut selepas itu. Betapa besarnya peranan ibu. Anda berada di dalam suratul Hajj.
Beritahu saya, babak pertama dalam suratul Hajj adalah babak ibu melihat kiamat, anak gugur. Betul tak? Ibu nampak kiamat, anak gugur. Dan ada babak budak kecil bila nampak kiamat beruban. Betul tak? Dalam suratul Hajj. Subhanallah. Dan kalau di awal surah ada cerita mak dengan anak gugur, dengan cerita anak beruban bila tengok kiamat, suratul Hajj berakhir dengan Allah menyebut Ibrahim. Allah tak sebut di tempat lain. Allah hanya sebut di dalam ayat terakhir suratul Hajj, Ibrahim, bapa kamu. Allah tak kata Ibrahim bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata Nabi Ibrahim bapa kamu, abiku. Betapa rapatnya kita dengan Nabi Ibrahim sampai Allah kata dia ayah kamu. Kamu kena treat dia, kamu kena anggap ceritanya adalah cerita ayah. Cerita ayah kamu, takkan cerita ayah kamu tak nak ambil tahu. Dan tuan-tuan akhir sekali, kedua terakhir suratul Mukminun. Tahukah anda suratul Mukminun dalam berapa sifat ahli syurga Firdaus itu, yang paling Allah panjangkan adalah institusi rumah tangga. Ayat pasal solat satu ayat, nampak tak? Ayat pasal zakat satu ayat, betul tak? Ayat pasal beramanah satu ayat. Ayat pasal memelihara solat 5 waktu satu ayat. Ayat mengenai apa? Tetapi bila masuk dalam ayat mengenai memelihara rumah tangga daripada perbuatan curang, memelihara rumah tangga daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan perzinaan, itu tak jadi satu ayat, itu Allah hurai jadi 3 ayat. Betapa pentingnya memelihara institusi dalam rumah. Dan akhir sekali, suratul Nur adalah surah yang turun kerana isteri Nabi diuji. Surah ini adalah motivasi kepada Nabi dan motivasi Nabi kepada isterinya. Kerana surah ini diturunkan selepas peristiwa hadis Al-Ifki. So still dalam mood family matters. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Mohon maaf kerana mengambil masa yang lebih. Bukan syari lah kalau ceramah tak lebih masa. Tuan-tuan ada soalan tak? Minta maaf ya kalau apa yang saya sampaikan ini agak berat, tetapi mudah-mudahan daripada banyak-banyak benda yang berat-berat itu, tuan-tuan dapatlah tangkap satu dua perkara yang boleh dipraktikkan, insya-Allah. Kesimpulan dia adalah jangan pandang kecil apa kebaikan yang kita buat dari dalam rumah sampailah keluar rumah, kerana ia akan dijadikan Allah asbab untuk Allah memberikan kemenangan ke atas Baitul Maqdis. Ya, lakukan sebelah perkara tadi, ya, maka insya-Allah dia akan jadi asbab untuk Allah berikan kemenangan. Jelas kan? Ia adalah persoalan menjadi muslim yang berakhlak. Muslim yang berakhlak adalah sebab untuk Allah berikan kekuatan dan kemenangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.